Okay. Mana tadi saya share? This one. So boleh faham tak antara public dengan private, and then public, private, bonded dengan non-bonded. Okay. Ada siapa lagi yang baru masuk? Bonded dan non-bonded. Beza dia apa tadi? Bonded, custom yang jaga ataupun pihak kerajaan yang jaga. Non-bonded, pihak berkuasa pelabuhan tu yang jaga. So pihak berkuasa pelabuhan tu dah bayar dah untuk kita, already been paid. Okay. So kita tak perlu nak bayar lagi sekali. Okay. A non-bonded warehouse is a storage space for goods on which the duty is already paid. Okay, cukai dah dibayarkan untuk kita. They do not have a deferred payment model like bonded warehouse. Bonded warehouse yang dijaga oleh custom, dia tengok kita punya barang kita. Okay, atas barang kita, barang apa, dia akan charge kita berdasarkan apa barang yang kita yang parking dekat gudang tu. Right? Boleh? Okay ke ni? Okay. Okay, so kita ada berapa jenis? Kita ada 4 jenis. Satu, public warehouse, private warehouse. Public mengandungi barang-barang daripada berlainan syarikat. So maksudnya pihak yang menguruskan gudang tersebut, khidmat dia ialah memberi khidmat pergudangan sahaja. That one is public warehouse. Macam private warehouse ialah bagi syarikat-syarikat besar, dia memang ada gudang dia sendiri. That one is private warehouse. Okay. Dimiliki oleh dia sahaja. Barang tu pun barang dia je ada dalam tu. Okay. Alright. Boleh kita pergi yang ke seterusnya. Seterusnya kita nak tengok apa? Fungsi gudang. So gudang ni ada 10 fungsi gudang. Okay. 10 fungsi gudang. Ada siapa lagi tak masuk ni? 10 fungsi gudang. Ada lagi yang tak masuk. Sepuluh fungsi gudang. So apa fungsi gudang yang pertama? Rasa-rasanya apa? Menyimpan stok. Sebelum simpan? Menerima barang. Maksudnya kena terima dulu. Kena terima barang dulu ke? Okey. So Kawalan kualiti. Ya, kawalan kualiti. Mana skrin tadi? Screen. Share screen. Okay. So fungsi pergudangan yang pertama ialah menerima barangan. Receiving. Kita panggil receiving. Yang kedua, kita mestilah kontrol kualiti barang tu. Okay. Kita tak nak barang tu rosak ke. Dan kita kena pastikan masa-masa dia terima tu dia dah di-check. Telah pun check. Diperiksa. Okay. Barang tu bila dia masuk tu kita kena periksa keadaan dia macam mana. So that one is also fungsi pergudangan. At the point of receiving, di dekat point penerimaan tu, kita bukan saja terima, kita bukan saja kira berapa banyak kita terima, we also control the quality. And then bila kita terima barang tu, okay, kadang-kadang barang tu datang dalam kuantiti yang besar, dalam bulk. Okay. So if we have to repackaging, kita kena repackaging. Sebabnya bila kita nak simpan dekat gudang kita tu ada a certain space, ukuran gudang tempat kita simpan tu kan. So if we have to repackage dia, repackaging balik, membungkus barangan. Yang keempat ialah menempatkan barangan yang baru diterima. Menempatkan tu tak sama ke dengan terima? Tak. Terima is at the point of penerimaan tersebut, kita terima, kita kira, okay,
Dan bila kita terima barang tu, kita nak kena tahu, kita nak kena simpan dia dekat rak yang mana. So kita hendaklah menempatkan barangan yang diterima tadi tu. Yang kelima, bila kita tempatkan, kita simpanlah. Yang ni baru simpan. So fungsi pergudangan, awak kata simpan kan? Sebelum simpan tu ada 4 perkara yang perlu dibuat. Terima, control quality, repackaging jika perlu, and then locate. Locate tu maksudnya menempatkan barang tersebut. Lokasi mana dalam gudang tu yang kita nak simpan barang tu. Bukan main tolak kat tepi macam tu, tidak. Okay. Dan yang kelima ialah storage, menjaga barang sehingga ia dikeluarkan daripada gudang. Selagi barang tu berada dalam gudang, we have to store it. We have to jaga barang tersebut. Okay. Kemudian yang keenam ialah order picking. Order picking. Apa dia order picking? Mengambil barangan sekiranya ada permintaan. Itu salah satu kerja dalam gudang. Kita bukan simpan sahaja. Whenever barang tersebut diminta untuk dikeluarkan, kita kena buat picking the order. Ingat tadi dalam video tadi tu dia nak ambil barang, dia sebut apa? Nombor kan, nombor berapa. And then sistem akan cakap boleh pick barang tersebut, barulah dia pick, barulah dia ambil barang tersebut. So order picking is also function dalam gudang. Yang ketujuh ialah postponement, iaitu membungkus dalam kotak untuk memudahkan pengendalian pengendalian bahan, material handling. Okay. Membungkus dalam kotak untuk memudahkan material handling. Maksudnya yang tadi tu repackaging, yang ini membungkus ke dalam kotak balik. Okay, itu pun kerja-kerja dalam gudang. Yang ke-8, saya punya slide tu dia tak cukup. Ada 10 semua sekali inventory fungsi gudang Okay. So yang ke-10 ialah packing. Yang tadi apa? Postponement. Packing and shipping. Packing and shipping. So bila dah ambil, dia bungkus dalam kotak, dan packing and shipping ni termasuklah semak pesanan, apa yang order tu nak, mungkin dan semak, siapkan bungkusan untuk shipping, menimbang dan memasukkan ke dalam truk. Dan yang ke-9 adalah cross-docking. Cross-docking ni apa? Barang yang diterima akan terus dihantar kepada pelanggan pada masa yang sama. Maksudnya kadang-kadang barang tu kita dah ada pelanggan dah. So, jadi barang tu tak sempat nak disimpan dalam gudang lah. Okay. So dia terus pergi ke lokasi untuk dihantar kepada pelanggan. Replenishing bermaksud menambah balik stok yang sudah pun susut ataupun dah habis. Biasanya sebelum habis kita dah order kilang untuk replenish. Replenish tu maksudnya menambah baliklah kuantiti dia, sebab kuantiti itu telah pun susut. Okey, boleh faham ada berapa? Ada 10. Yang pertama apa? Receiving ataupun menerima. Yang kedua, control quality. Yang ketiga, repackaging. Ya ke? Yang keempat, locating. Locate, tempatkan dulu. Locate dia dekat rak mana yang kita nak kena locate dia. Lokasi rak dia yang mana satu. Kemudian baru kita storage. Yang kelima baru storage. And then bila dah simpan sampai satu masa dia nak dikeluarkan. So kita buat order picking, kita buat postponement, bungkus dalam kotak-kotak untuk mudahkan pengendalian. Ingat tak dalam video tu tadi ada yang dia packagekan dalam kotak tu. Saya tunjuk balik. Mana bentar. Biasanya kuis dah habis. Ini tadi. Video tadi. Video depan. Okey, kita tengok.
Wait. Bungkus dalam kotak ke? Okey, kat mana tadi? Ni, this one. This one. Pasal tak? So maksudnya dia bungkus di dalam kotak sebagaimana yang dikehendaki supaya dia bila dia sampai dekat pasar raya, barang tu terus boleh ditempatkan dekat rak terus. Dah. Boleh ya. Okey. Membungkus dalam kotak untuk memudahkan pengendalian alatan, pengendalian bahan ya, bukan pengendalian alatan, pengendalian bahan, material handling bahan. Okey. Okey. Packing and shipping. Siapkan barang tu untuk di penghantaran lah sehinggalah masukkan dalam truk lah. Cross docking ialah untuk barang yang dia tak sempat duduk lama dalam store, dia terus dihantar kepada pelanggan pada masa yang sama kita terima barang tersebut. Replenishing, membuat pesanan sekiranya stok sudah habis. Ada 10 fungsi pergudangan. Okey. So ada lagi ke slide ni? Biasa tak ada dah. Ni kita tengok. Kita tengok gambaran sikit. So di dalam gudang tu, okey. Perhatikan. Nanti kalau ada masa you pergi dekat YouTube, you pergi type warehouse. Okey, warehouse, WAREHOUSE, warehouse. So boleh tengok macam-macam jenis warehouse dan warehouse yang besar. Tengok macam ni warehouse yang besar kan. Dia ada point incoming goods. Incoming goods maksudnya barang baru sampai dia panggil inbound. Kemudian barang tu bila dah receive, dah quality control, perlu repackaging, perlu dilocatekan dekat rak yang mana. Tengok rak dia. Rak dia punyalah besar, punyalah tinggi kan. So sehinggalah barang tu nak dikeluarkan tu kita panggil outbound, inbound and outbound. So ini one of the layout yang ada dalam gudang. Okay, point of receiving, point of dia punya barang tu keluar. Okay, post pick handling. Alright. So itu gambaran dalam gudang lah. So ni kita dah tengok tadi macam mana kita guna forklift, barang-barang tu macam mana dia nak pergi ke lokasi dia. Kalau you type modern ataupun the future of warehouse, lagi canggih dia punya teknologi yang dia guna lah untuk memastikan kerja-kerja dalam gudang tu ni. So tengok dia punya komponen dia tu dia ada ni pallet. Kayu pallet kita kalau tak ada color okay. Tadi dalam DB Schenker tu dia cat color biru ke pallet dia. Okay. So this one is, ni apa ni kita panggil ni? Dia buat apa ni? Kalau siapa pergi dekat airport KLIA ada mesin. Mesin apa ni? Pernah tengok tak? Wrap dengan plastik. Pernah tengok tak? Pernah. Biasa awak wrapping ni pernah lah tengok kan? Wrapping botol air ni deh. So sama lah, mesinnya sama lah. So this are the alat-alat yang digunakan, penimbang lah, macam-macam jentera mesin. This one yang tempat barang tu beratur tu kita panggil apa? Conveyor belt. Okay, conveyor belt. Dekat Rantau Panjang, dekat college kita ada satu bilik simulasi gudang yang kita bina bilik simulasi gudang tu supaya nanti semester 3 kalau tak silap awak akan ada satu topik, satu subjek untuk pergudangan. Okay. Sem 3 ke sem 2 nanti awak akan duduklah dekat bilik simulasi gudang tu. Okay ya. So itu gambaran dia lah untuk pergudangan. So basically apa yang kita belajar untuk gudang ni, saya ajar rough ataupun surface sahaja. Nanti setiap aktiviti logistik yang awak belajar, tadi ada 8 aktiviti logistik. Logistik ada pengangkutan, ada gudang, ada inventory, ada
aktiviti-aktiviti logistik tu nanti awak akan belajar macam satu-satu dalam semester 2, semester 3 nanti. Dalam semester 1 ni awak belajar asas logistik dengan pengangkutan kan. So that one yang awak belajar dengan kelas Cik Nazrul tu baru satulah aktiviti logistik yang you all belajar, iaitu pengangkutan. Okay, so nanti akan ada inventory, akan ada warehouse, akan ada import export. So nanti akan belajar semualah tu. Okay. So ingat tak apa yang kita belajar hari ni? Belajar definisi gudang, kita belajar jenis-jenis gudang dan fungsi gudang. Jenis ada berapa tadi? Ada 4 jenis gudang. Awam, persendirian, gudang, yes, bonded dengan non-bonded. Fungsi adalah ada 10. Okay, fungsi ada 10. Nanti saya edit dulu slide yang ni. Sebab ni dia masuk 7 je. Sepatutnya 10 ni. Dah dia masuk 7 ni. 10 sepatutnya ada kat ni. Dia terdelete kat bawah ni. Okay, saya edit ni dulu baru saya masukkan dalam grup. Dalam Google Classroom. So remember untuk topik 3 inventory dan gudang. Topik 4 kita ada apa? Customer service ke? Yang tu akan ada satu. Kejap saya check kejap. Topik 3 dengan topik 1, 2 kita dah ada satu tugasan. Topik 3 dengan 4 ada satu lagi. Betul. Topik 3 ialah inventory dan gudang. Topik 4 ialah saya share kawan ini. Okay. So kalau siapa yang boleh ingat lagi slide yang mula-mula saya tunjuk kat awak kelas yang pertama tu. So kita dah settle dah. Nampak ke ni? Besarkan sikit. Kita dah settle topik 1, topik 2 dah settle. So kita dah buat tugasan 1. So untuk next penilaian ialah tugasan 2, topik 3 dan topik 4. So maksudnya saya kena masuk topik 4 dahulu, produk dan khidmat pelanggan, baru saya boleh bagi another tugasan. Okay. Asas inventory dan gudangan ni sekarang lah. Menjelaskan inventory, menjelaskan pengurusan gudang. Yang ni 2 ni dah settle. So next kita akan tengok produk dan khidmat pelanggan. Ada banyak sikit ni pelanggan ni. Okay. So boleh tak kelas? Setakat yang saya ajar awak ni, awak boleh terima ke tak? Boleh. Boleh faham boleh senang faham. Very easy ke? Topik pun bukannya susah ke. Cumanya certain definisi tu kena hafal. Okay, dan certain jenis-jenis apa semua tu kena hafal juga. Okay kelas? Do you have any question? Tak ada? Tak ada? ada Okey, kalau tak ada nanti saya masuk dalam Google Classroom lah. This class recording ni dengan slide tadi tu pun saya akan masukkan dalam Google Classroom. Check dekat Google Classroom dah. Okey, so jika tidak ada apa-apa soalan, kita tamatkan kelas kita pada hari ni. InsyaAllah kita jumpa lagi. Next week you masuk ni ke? You masuk kat college ke? Next week dah boleh datang sini Rasanya boleh. Ya kan? So kita tunggu arahan lah daripada ketua program. Kod dia ada jadual tarikh bila yang SEM 1 kena masuk, SEM 2, SEM 3. Okay? So hopefully you all boleh study lah ke? Jangan buang masa mana topik-topik. Sebab kita bertambah-tambah topik kita ni. So wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Puan. Sama-sama. Terima kasih Puan. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama.
Masih. Sama-sama.